Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 24 Februari 2022. Kerajaan negeri mengeluarkan prosedur operasi standard SOP Rumah Ibadat Bukan Islam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 bagi kemudahan penerima lengkap divaksin bermula hari ini. Turut dikeluarkan garis panduan pelaksanaan SOP aktiviti masjid dan surau PPN Fasa 4 bagi negeri Sabah juga berkuat kuasa hari ini sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun dalam kenyataan berkata bagi SOP Rumah Ibadat Bukan Islam tempoh masa sembahyang dan aktiviti keagamaan seperti pemberkatan, perkahwinan, kelas agama, upacara sembahyang, penghormatan terakhir kematian dan aktiviti sosial dibenarkan bermula 6 pagi hingga 10 malam dan tidak melebihi 2 jam. Penganut yang lengkap divaksin dibenarkan hadir terhad kepada 50% kapasiti tempat ibadat dan mengambil kira penjarakan 1 meter. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun hanya dibenarkan hadir tertakluk kepada ibu bapa mereka yang lengkap divaksin. Sementara itu, garis panduan pelaksanaan SOP aktiviti masjid dan surau antaranya menetapkan kadar jemaah bagi solat fardu berjemaah dan solat Jumaat di masjid atau surau seluruh negeri adalah 50% kapasiti sebenar masjid dan surau dan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Semua jemaah yang hadir telah lengkap vaksinasi dan kanak-kanak dibenarkan hadir bersama ibu bapa atau penjaga lengkap divaksin. Sekiranya terdapat jemaah yang disyaki atau disahkan positif COVID-19, masjid atau surau tersebut perlu melakukan proses sanitasi penuh. Jemaah lain yang hadir pada hari berkenaan perlu melakukan saringan mengikut prosedur Kementerian Kesihatan. Sementara itu, mengenai situasi semasa COVID-19, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi Sabah memaklumkan jumlah kes positif baharu yang direkodkan semalam menurun di bawah paras 4,000 iaitu sebanyak 3,971 kes. Bagaimanapun, jangkitan sporadik masih tinggi iaitu 67.41% yang menandakan kes baharu boleh bertambah secara mendadak pada bila-bila masa. Menurut Datuk Masidi, sebanyak 13 daerah mencatatkan kes baharu 3 angka, 12 daerah 2 angka dan 2 daerah mencatatkan kes baharu 1 angka. Sebanyak 99.09% atau 3,935 daripada jumlah kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, 12 kes kategori 3, 17 kes kategori 4 dan 7 kes dalam kategori 5. Sementara seramai 3,383 pesakit COVID-19 sembuh dan 9 kes kematian dilaporkan di 5 daerah, iaitu 3 kes di Kota Kinabalu, 2 di Penampang dan Sandakan, manakala masing-masing 1 kes di Beaufort dan Tawau. Setakat ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids Sabah telah berjaya melaksanakan pemberian vaksin kepada 32,047 kanak-kanak daripada 411,400 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun yang layak divaksin. Sebanyak 505 kes semalam melibatkan kanak-kanak bawah umur 11 tahun yang belum divaksin dengan 209 kes merupakan kanak-kanak bawah umur 5 tahun yang belum layak mendapat vaksin. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni.
kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan rai dan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum. Ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko mataman ako jumadi keluarga Malaysia. Ron Sapatan. Mi Iso, Monoli Bamban, Paganakan, Malaysia. Majulah kita ni bersama keluarga Malaysia. Potong sa kawi, rendalom nu, kelapan nu Malaysia. Syarikat dan agensi swasta di negeri ini disaran tampil membantu golongan memerlukan, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perkara itu dapat dilaksanakan melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat masing-masing. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, menerusi inisiatif itu ianya dapat membantu usaha kerajaan dalam meringankan beban golongan tersebut. Bagaimanapun katanya, bantuan disalurkan kerajaan dan agensi swasta adalah bersifat sementara. Sebaliknya, masyarakat perlu sentiasa berusaha meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing, termasuklah menjalankan aktiviti perniagaan dan bertani. Sebagai satu contoh yang baik kepada korporat-korporat yang lain seperti Sendabi yang bersama-sama sekarang ini untuk memberi bantuan, bukan sahaja kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada rakyat, tetapi daripada syarikat-syarikat, daripada pihak swasta, kerana rakyat sekarang ini ramai yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan daripada Saim Dabi dengan kerjasama kawasan rukun tetangga Kampung Ulu Dusun, Desa Permai, Batu 30 di Sandakan. Dalam program ini, sebanyak 100 bakul makanan disumbangkan Saim Dabi Plantation dengan kerjasama Yayasan Saim Dabi melalui program CSR Kami Prihatin kepada penduduk Kampung Ulu Dusun. Selain bantuan bakul makanan, program CSR turut menguar-warkan pelbagai peluang pekerjaan dalam operasi perladangan syarikat tersebut kepada penduduk setempat. Jabatan Perhutanan Sabah JPS komited meningkatkan keupayaan penguatkuasaan undang-undang hutan termasuk menangani jenayah hutan dan hidupan liar di negeri ini. Ia selaras tugas statutorinya untuk melindungi dan memelihara khazanah hutan Sabah. Ketua Konservator Hutan JPS Datuk Frederick Kugan dalam kenyataan berkata salah satu usaha diambil memantapkan penguatkuasaan melalui pemantauan di lapangan dengan lebih berkesan. JPS memerlukan kelengkapan kemudahan logistik sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan di lapangan. Susulan itu, JPS telah menerima tambahan 4 kenderaan pacuan 4 roda daripada Yayasan Saim Dabi YSD bagi meningkatkan lagi keupayaan penguatkuasaan JPS. Kenderaan ini kemudiannya diserahkan kepada Ketua Bahagian Siasatan, Penguatkuasa dan Pendakwaan untuk kegunaan operasi pasukan Elite Protect. Sebelum ini, 5 kenderaan sama telah diterima pada tahun 2020. Menurut Frederick, sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian dan kerjasama penajaan WSD berjumlah RM4 juta kepada JPS dan Danau Girang Field Centre Sendirian Berhad bagi tempoh Jun 2019 sehingga Ogos 2021. Objektif utama persefahaman itu adalah untuk memperkasa penguatkuasaan JPS dalam menangani isu kesalahan hutan dan hidupan liar khasnya pemburuan haram. Penajaan tersebut meliputi pengambilan ranger tambahan Protect dan seorang pegawai penganalisis jenayah, perolehan logistik, pembelian peralatan lapangan dan latihan. Suspek lelaki yang diburu selepas dipercayai membunuh seorang lelaki di kawasan Semak di Jalan Kionsom Lama Inanam, Kota Kinabalu pada Selasa lalu berjaya ditahan semalam. Suspek berusia 43 tahun itu diberkas di rumah sewanya di Kampung Bambangan Inanam pada 11.20 pagi.
Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata suspek yang bekerja sebagai tukang cat kenderaan turut ditahan bersama telefon pintar milik mangsa. Katanya suspek dipercayai menjerut leher mangsa menggunakan wayar. Ketika ditahan, suspek membuat pengakuan terlibat dalam kes kematian mangsa berusia 25 tahun. Dalam kejadian itu, mayat mangsa ditemukan isteri dan ahli keluarga yang mencarinya kira-kira pukul 8 malam Selasa lalu. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu bagi tujuan bedah siasat selepas mendapatkan keputusan ujian saringan COVID-19. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Prihatin terhadap nasib mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat baru-baru ini, Parti Islam se-Malaysia PAS Sabah tampil menghulurkan bantuan berbentuk barangan keperluan harian. Penyerahan sumbangan itu diketuai Timbalan Pesuruhjaya PAS Sabah yang juga pengurusi Khidmat Malaysia Negeri Sabah Sahar Abdul Majid di Pusat Pemindahan Sementara Kampung Landung Ayang Kudat. Sahar dalam satu kenyataan berkata sumbangan yang disalurkan termasuk lampin, susu, peralatan solat dan kit kesihatan ini dapat meringankan beban keluarga terbabit. PAS Sabah juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat memberikan sumbangan dan berkongsi rezeki bagi membantu golongan yang terjejas. Turut serta dalam penyerahan sumbangan ini, Lajnah Kebajikan, Amira, Papisma, Yayasan Amal serta Pertubuhan Bukan Kerajaan Sabah Relief. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP elak penularan jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.